Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada pagi ini. Nampaklah muka puasa tu. Nampak teruk. Kan macam ni. Ya Allah, Ustaz Muhammad. Mana perang ni? Alhamdulillah tuan-tuan, dan pagi ini kita nak bincang tentang jalan menuju taqwa sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran yang terhasil daripada puasa. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada orang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Baik, kita nak tengok beberapa jalan untuk mendapat takwa di sisi Allah sebagaimana yang telah disusun oleh Abdullah Nasir Ulwan dalam risalah dia menuju ketakwaan. Jadi dia susun jalan-jalan ataupun cara-cara untuk kita memperoleh takwa di sisi Allah. Dan saya tengok semua jalan dia susun 5 jalan ataupun 5 kaifiat ni, cara untuk kita dapat takwa ni, dia memang ada dalam bulan Ramadan. Memang matlamat kita. Sebelum tu kita nak tengok apa ciri orang bertakwa. Di paling tidak ada 5 ciri orang bertakwa yang tersusun daripada akronim takwa itu sendiri. Ta, qaf, waw dan ya. Ada 4 lah. Ta, qaf, waw, ya. Kalau 5 dia TAKWA. Itu kedai nasi gandak. Takwa. Wah, jangan serius sangat. Aduh. Gelak lah sikit. Aduh, susah hati tu. Daripada ni kalau pagi ceramah nak kena ni juga. Pagi ceramah, pagi tazkirah sempena majlis iftar, buka puasa. Kita duduk berderah cakap seorang-seorang, mereka sembang lah, ambil lauk lah, apa semua ni boring tu. Jadi semalam saya Muhammad, bila kita nak apa, kalau ada macam lawak-lawak gelak-gelak lah sikit. Ni lah tunjuk sangat puasa tu. Tahulah masing-masing pun soleh, waktu ni semua jaga jaga apa ni? Jaga himmah ni. Baik, Allah SWT. Ta yang pertama maksud takwa. Takwa. Ta maksudnya maksud taubat. Orang yang bertakwa ni orang yang banyak taubat. Macam mana nak banyak taubat? Dia jadi banyak taubat bila dia rasa dosa. Bila dia rasa berdosa baru dia nak bertaubat. Kalau dia tak ada rasa berdosa, dia tak ada keperluan dia untuk bertaubat. Itu dia tak rasa berdosa. Kan? Ni tambah-tambah kita duduk 10 akhir Ramadan, kita tengok banyak saja program-program kita buat, program Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail mesti ada satu sunat taubat, kan? Tu imam pun kita tuan-tuan, kita nak solat sunat taubat ni, marilah kita sama-sama menghayati solat ni, kita kenang, ingat dosa-dosa kita buat. Kita menangislah biar keluar air mata sikit apa semua, kan? Kita Allahu Akbar, tu imam tu baca punya mendayu-dayu nak bagi kita feel, kan? Kita titik air mata pun tak keluar. Tak keluar langsung. Kita tengok orang sebelah, teruknya kau ni teriak ni. Ni dosa banyak ni. Dia tengok orang sebelah. Orang sujud, dia kata dia dosa banyak sungguh ni, aku tak ada dosa. Bukan dia tak ada dosa, tapi dia tak rasa dosa. Kita dah immune dengan dosa tu sampai kita tak rasa dosa dah. Macam tuan-tuan tengok orang perempuan tak pakai tudung, dosa tak?
Dia faham ke tak faham soalan ni? Tuan-tuan tengok orang perempuan tak pakai tudung, dosa lah. Dosa lah. Aurat dia kita duduk tengok. Betul tak ni? Dia tak tutup aurat, satu hal itu dosa dia. Kita tengok aurat dia, kita pun dosa. Lepas tu tuan-tuan tengok berita, orang baca berita tak pakai tudung. Tuan-tuan rasa tuan-tuan berdosa tak? Tapi tak soalan dia. Saya rephrase soalan tu. Tuan-tuan rasa berdosa tak? Tak rasa dah. Tak tahu kalau tuan-tuan jenis tengok berita tu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu. Ada lah tengok macam tu. Kita tak rasa. Ha? Kita tak rasa apa. Pasal apa? Sebab kita ada immune dengan benda tu. Dia bukan satu benda yang tak ada, dia tetap ada, tetapi immune. Kita dah dua benda kebal. Dua benda yang menyebabkan kita dah hilang rasa berdosa. Yang pertamanya ialah kita menangguh taubat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Pasal apa nak kena cepat-cepat? Sebab waktu tu kita rasa, waktu kita buat dosa tu kita rasa getar. Sebab dosa ni ada getarnya, ada getarannya. Kan seorang sahabat jumpa Nabi, dia main masuk celah-celah orang di depan Nabi. Nabi kata, kamu nak tanya tentang al-ithmu al-bir wal-ithmu. Kamu tanya tentang al-bir, kebaikan, dan kemaksiatan. Dia kata, ya. Kebaikan itu ialah kamu rasa tenang dengan dia. Tapi kemaksiatan itu ialah kamu rasa gelisah. Kamu rasa risau, gelisah. Kamu takut perbuatan kamu itu dilihat oleh orang. Itu dia punya benchmark dia di antara kebaikan dengan keburukan. Maksudnya, orang yang ada iman, dia akan rasa getar. Dan subhanallah Muhammad, waktu dia buat dosa, tak kira siapa dia, lagi kuat iman dia, lagi kuat getaran tu. Sebab tu para sahabat cerita apa? Kami, kalau para sahabat ni, kalau berlaku buat satu salah, dosa, kita rasa macam gunung nak jatuh menimpa kami. Tapi orang-orang munafik di kalangan kami, kalau dia buat dosa tu, dia rasa macam lalat hingga ke hidung dia. Lalu dia buat gini-gini kan. Kita, lalat pun tak berasa. Orang munafik zaman Nabi, para sahabat cerita, kalau dia buat dosa rasa macam lalat hingga ke hidung. Jadi dia buat gitu, dia buang kan. Kita, tak rasa apa tu tak rasa apa langsung. Macam kita lagi teruk pada orang munafik zaman Nabi SAW, zaman para sahabat. Pasal apa rasa macam, apa beza? Beza dia ialah iman. Lagi kuat iman kita, lagi lemah, lagi kuat iman kita, lembut hati kita, lagilah walaupun dosa tu kecil, kita rasa macam besar. Kita rasa getaran dia kuat. Kan? Tapi kalau Ustaz Muhammad, kalau kita hati kita dah keras, iman kita dah lemah, kita tak rasa getaran. Macam ni macam kita naik kapal terbang. Naik kapal terbang, satu naik Fokker kapal terbang yang ada kipas kat tepi tu kan. Ini kecil. Firefly kapal terbang kan. Satu lagi naik Boeing kan, besar. Destinasi sama aja, KL Penang. Tapi kalau kita naik Boeing tu, jumpa dia punya turbulence, berasa lah juga. Tapi tak sama berasa macam naik Fokker. Naik Fokker tu macam tengok muka, kita pun dia tengok muka steward dia. Kalau sebab pilot, ada seorang pilot tu dia kata kat saya, dia kata nak tahu emergency ke tak, kalau jadi apa-apa kat atas tu, tengok muka stewardess. Kalau tengok muka steward dia pun kelang kabut pucat tu, maksudnya something wrong. Kalau dia pun relax, kalau dia tak ada apa, tu maksud okey tu. Kalau naik Fokker tu, saya pernah naik sekali, kata dia ribut, goncang. Kita tengok muka dia pun takut, maksud kita pun kena takut lah. Padahal turbulence dia sama aja. Apa yang membezakan? Membezakan ialah besar dengan kecil yang kapal terbang tu. Betul tak ni? Sama juga dengan kita. Dosa ni dia satu je, rasa dia patutnya sama aja. Tapi yang buat kita rasa ialah perbezaan dia ialah tahap iman kita. Orang yang iman dia kuat, iman dia besar, dia akan rasa getak dosa tu dahsyat. Tapi orang yang iman dia lemah, dia akan rasa macam tak ada apa. Faham tak ni? Tapi bila kita rasa, kita buat tu kita rasa, tapi kita tangguh taubat. Apalah, esok lah taubat, lusa lah taubat, bulan depan lah taubat. Dia rasa dia tak akan rasa sama macam mana hari kita buat dosa tersebut. Bahkan kalau setahun akan datang, waktu kita nak minta ampun dosa yang kita buat setahun lepas, waktu tu rasa tu tak ada dah. Rasa dosa tu dah hilang lah. Kita tahu kita buat dosa, tapi getaran tu dah hilang lah. Sebab tu Allah kata, cepat-cepat minta ampun daripada Tuhan kamu. Buat saja minta ampun, minta ampun. Kita selalu salah nak buat macam mana. Faham tak? Jadi subhanallah, yang pertamanya, apa yang menyebab kita hilang rasa berdosa? Nombor satu ialah menangguh taubat. Tangguh taubat. Tiap-tiap
Allah sebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis tu, hamba aku dia buat dosa, kemudian dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun, lalu dia minta ampun, lalu aku ampun dosanya. Esok dia buat lagi dosa tu. Lalu dia tahu kata dia Tuhan Maha Pengampun, lalu minta ampun, lalu aku ampun dosa dia. Kemudian dia buat dosa lagi. Berterusan dia buat dosa. Sampailah dia sendiri jemu untuk minta ampun. Allah tak pernah jemu untuk mengampunkan. Sebab kita ni jenis kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah kan. Baik, itu pertama. Yang keduanya pasal apa kita hilang rasa berdosa ni? Pasal kita Allahumma salli Muhammad, kita mengulang-ulang melakukan dosa tersebut. Kita dah jadi immune dengan dosa tu. Macam kita tengok cerita tengok perempuan tak pakai tudung tadi lah. Tuan-tuan duduk KL ni lagi mujahadah kuat. Kami duduk kat kampung tu, kalau tengok orang pakai skirt tu agaknya mau tercabut kopiah-kopiah. Mana keluar madrasah tengok orang lalu pakai skirt, terbang sebas saya. Tapi tuan-tuan tak ada apa sini. Saya Ustaz Ismail waktu duduk kat KL ni, masuk lift tengok orang perempuan pakai skirt, tengok apa macam tak pakai baju. Tak ada apa, benda tu biasa. Tapi bagi kami yang duduk kat kampung, ya Allah peliknya. Faham tak? Dia sebab apa? Sebab kita dah terimun. Kita dah terimun dengan dosa tu. Ada orang perempuan kita tengok pakai, ya Allah, buat tak senang sangat pakai. Padahal dia asal daripada kampung. Waktu dia main kat kampung tu pakai elok. Masuk-masuk duduk rumah sewa, kawan dia kata apa? Puan ni kampung girl. Ni pakai macam ni. Ni dekat town kali pakai macam ni. Kita duduk di bandar, kita kena pakai baju macam ni. Mula start pakai baju sempit, baju kecil. Waktu mula pakai baju sempit tu, orang duduk pun nak tarik. Tak selesa. Siapa rasa dosanya orang duduk tengok rasa rimahnya. Tapi esok pakai lagi, lepas tu pakai lagi. Lepas sebulan, lepas 2 bulan dah tak rasa apa dah. Macam itulah kita dengan dosa. Benda kita buat selalu dah mula tak rasa dosa tu. Faham tak ni? Sebab tu kunci dia apa? Iman. Dia mengulang buat dosa pun, dan dia tak akan ulang buat dosa kalau dia ada iman yang kuat. Bertangguh dia daripada bertaubat pun, dia tak akan tangguh taubat dia kalau iman dia kuat. Sebab tu dalam bab taubat Allah akan mula dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu dengan taubat nasuha. Mesti orang beriman dulu. Sebab nak rasa berdosa ni kunci dia adalah iman. Iman kuat, rasa berdosa pun kuat. Cepatlah dia bertaubat. Dan dia tak akan mengulang-ulang daripada dosa-dosa. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat yang lain, berkata apa? Seorang itu dia tak akan mencuri bila iman dia kuat. Dia hanya akan mencuri bila iman dia tengah jatuh. Orang tu tak akan berzina bila iman dia tengah kuat. Dia akan berzina bila iman dia, Sayyid Muhammad, dalam keadaan yang paling lemah. Jadi sebenarnya apa yang berkait dengan dosa ni semua dia punca daripada iman. Maka kunci kepada taubat ialah iman. Taqwa, Allahumma salli Muhammad, yang pertama tanda dia bahawa dia orang bertakwa ialah dia banyak taubatnya. Yang kedua, qaf qanaah. Qaf qanaah. Orang yang bertaubat ini, orang yang bertakwa ini dia punya sifat qanaah dia yang tinggi. Dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Lawan kepada qanaah ni dia punya tamak. Kan? Tamak, dia nak semua nak. Dia tengok apa dia nak jadi macam orang. Dia nak jadi Allahumma salli Muhammad. Dia tengok ada orang lebih sikit, dia nak jadi macam orang tu. Dia kejar-kejar. Jadi sebab apa? Sebab dia tak rasa cukup dengan apa yang dia ada. Ramadan ajak kita jadi qanaah. Puasa, bagi rasa lapar perut. Kan? Dia kata, alhamdulillah Ustaz, semenjak saya di wali ni Ustaz, saya puasa pun tak lapar dah. Kalau dia hilang rasa lapar daripada puasa, dia masuk dia something wrong dengan dia. Siapa pun, Nabi pun lapar. Waktu Nabi tak batu kat perut, bila Nabi tak makan, Nabi pun lapar. Kan? Waktu perang Khandak tu, para sahabat pergi jumpa Rasulullah, kami ni lapar Rasulullah. Tengok ni ada ikat batu kat perut kami ni. Rasulullah angkat baju dia tunjuk Nabi, batu demi batu dia batu kat perut Nabi SAW. Maksud Nabi lapar bila tak makan. Itu standard manusia. Bila kita tak makan, kita rasa lapar. Pasal apa? Ingat dekat sana ada orang lapar, sungguh dia tak ada benda nak makan. Memang tak ada benda nak makan. Kita duk fikir, aku nak makan apa sekali ni? Menu apa aku nak makan? Dia pun fikir, ada tak makan aku pada hari ni? Sahabat kita dekat Palestin, dekat Gaza, sampai tumbuk-tumbuk rumput, tumbuh, ada roti, cicah roti dengan rumput tu. Sebab tak ada benda nak makan. Dia didik kita jadi qanaah, lapar. Tak boleh puasa, bayar fidyah. Fidyah pun bayar kat siapa? Fidyah tu ta'am miskin. Cari orang miskin lagi. Fidyah bagi ke orang miskin ni. Zakat fitrah bagi siapa? Orang miskin lagi. Ceritanya dengan puasa ni semua berkait dengan orang miskin, supaya timbullah hati kita rasa qanaah banyak yang benda yang aku ada. Yang ketiga, wara'. Wara' ni bukan jalan tunduk, betul ambil wara' tu, wara' tu wabarqun.
Warak ni orang yang hati-hati dengan apa yang dia buat. Ya, buat apa dia hati-hati. Kalau aku buat sini lagi jadi dosa ke pahala ni. Kalau aku buat segini, kalau aku mati ni, mati husnul khatimah ke su'ul khatimah ni. Dia timbang dulu benda apa dia buat, itulah warak. Faham tak ni? Muhammad. Jadi kita ni di antara cara untuk kita jadi warak, boh kita ayat atas kepala. Jadi warak selalu. Boh kita ayat atas kepala. Dia bukan sebab baik tuan-tuan. Bukannya sebab soleh sangat. Ya, bukan sebab nak tunjuk baik, bukan sebab alim, tapi nak jadi warak. Warak lagu mana? Kita terhalang daripada buat satu benda pasal ada benda ni atas kepala. Tuan-tuan ibu kata atas kepala, ada kawan ajak pergi karaoke tak? Faham ke tak faham? Betul tak? Dia pun, kita pun tak agama nak pergi karaoke, dia kata atas kepala. Kalau pergi karaoke juga, berpakai tak kata atas kepala? Cabut pulang poket. Dia ni, kawan pun tak ajak lah. Dia tengok, jomlah ajak kawan kita tu. Dia tu tarik lagu Borori Marantika, bukan main tu. Widuri. Dulu memang terror punya. Dia tak boleh lah. Ni kita ayat atas kepala lah kawan tu pun. Geng 10 masjid lah. Jadi kita pun terselamat pasal ada benda atas kepala kita. Sebenarnya, ada beberapa benda yang contribute kita untuk jadi warak. Memaksa kita jadi warak. Yang pertama ialah pakaian. Kadang-kadang sunnah-sunnah jibliyah Nabi SAW ni pun dia banyak membantu. Pakai ketayap, pakai jubah, pakai kurta, muslimat pakai tudung labuh, syiar. Itu yang ni. Daripada jauh berjalan, tengok nampak pakai tudung, tu orang Islam tu. Daripada jauh berjalan, tengok rambut mengembang, orang tak tahu lagi ni Islam ke kafir. Oh tak boleh, tak salah sebut pula. Payah sekali. Subhanallah. Dah Allah Sayyid Muhammad gitu. Jadi sebenarnya dia membantu. Ada seorang saya jumpa, dia ni gangster, dia bekas gangster. Bukan gangster, memang ada gangster semua. Badan dia satu macam, naik Harley Davidson. Tapi sentiasa dengan jubah dengan ketayar atas kepala. Dan kami panggil dia boy. Kata, boy yang dahsyat, sentiasa istiqamah betul dengan jubah dengan ketayar atas kepala. Dia kata, Ustaz, saya pakai lagu ni pasal saya ni panah baran, Ustaz. Saya pandai apa? Saya pantau orang salah dengan saya, Ustaz. Saya mana tumbuk dia. Saya gangster, Ustaz. Tapi saya pakai ni, saya duk fikir, kalau saya nak marah orang, saya nak pukul orang, saya nak buat tak elok, saya sedang pakai sunnah Nabi SAW. Ya, benda ni duk halang saya rupanya. Oh, lagu tu. Pertama. Yang kedua yang memaksa kita jadi warak ialah bi'ah. Surrounding. Kan? Surrounding. Bi'ah salihah. Surrounding yang baik. Dan di antara bi'ah salihah ataupun surrounding yang baik ni, yang ada komponen dalam bi'ah salihah itulah saudara-saudara yang baik. Sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik inilah yang buat kita jadi baik. Nabi kata apa? Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu duduk pada jalan. Din ni jalan cara hidup. Jalan cara hidup, teman rapat dia. Faliantur ahadukum, kata ni, perhati oleh kamu dengan siapa kamu berteman rapat. Sebab dia membantu kita untuk jadi warak. Jadi subhanallah, warak ni dia berhati-hati. Kalau aku buat segini, aku mati, aku buat ni jadi guna ni, mati husnul khatimah ke su'ul khatimah. Ni kalau aku buat ni jadi dosa ke, jadi pahala ke. Dia timbang tengok. Ni aku nak post satu benda ni, aku nak share ni. Kalau aku share ni jadi pahala lah ni. Ni kalau aku share ni jadi dosa lah ni. Kalau aku share ni betul ke tak betul ni. Kalau aku share lagi ni, kan? Itu dia bagi orang warak. Hati-hati. Lagi apa? Ta, qaf, waw. Kemudian, ya, yakin. Yakin. Yakin dia dalam kehidupan dia seluruh ni bahawa ada malaikat mencatat setiap daripada perkataan-perkataan dia. Kita lah ni duduk zaman media sosial ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang tengok, subhanallah. Kemarin dia isu 2-3 hari ni, isu kafir kan. Dia punya tak puas hati, dia boleh post kat dalam dia punya tu, aku kafir boleh tu. Dia punya expression dia. Kan? Dia nak abang kata dia tak setuju dengan satu-satu pihak. Dia payah sangat, aku kafir begitu. Orang utara dia tak cakap kafir. Risau kami tak termasuk dalam perbincangan ni pasal kami kata kafir. Kan? Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad, kita duduk dalam media ni, sampai kita saya dah tengok ada orang duk tulis-tulis tu macam kita tak kenal siapa ni. Dia boleh cakap ikut suka apa dia nak cakap, dia boleh kata apa dia nak kata. Dia guna fake account. Dia tak fake account. Fake account ni dia create satu account, dia tak buah nama dia buah nama entah apa-apa. Apa ni, kereta jenazah ke,
bunga merah ke apa pun ikut suka lah. Dia tak buat, dia ambil nama-nama siapa-siapa, dia buat kat situ, lepas tu dia tak buat gambar dia buat gambar apa-apa. So orang tak tahu siapa dia ni, dia panggil fake account. Dia ni. So dia tulis lah dia nak cakap benda apa. Kadang-kadang perkataan-perkataan tu boleh menyebabkan kufur dia. Gugur akidah dia. Kita baca, tak boleh sebut lagu ni. Tapi dia sebut lah. Pasal apa? Pasal fake account. Orang ni tuan-tuan sekalian, seolah-olah macam dia tak tahu malaikat tak kenal dia. Seolah-olah macam dia menganggap malaikat tu tak kenal dia fake account tu. Malaikat ni kata apa? Ini siapa ni ha? Tanya malaikat ni kata, aku pun tak kenal fake account. Tak tahu fake account. Malaikat tahu dah. Malaikat tahu hang pilah nama siapa pun, hang berlakon pilah jadi orang mana pun. Malaikat tahu. Orang yakin dia takkan buat. Orang beriman dia takkan buat. Dia yakin ada malaikat catat, dia yakin bahawa ada dosa pahala, dia yakin nanti ada syurga neraka, dia yakin dia akan duduk di depan Allah, Allah akan hisab semua perbuatan dia. Ini 4 ciri orang yang bertakwa. Lah ni macam mana nak dapat takwa tu? Macam mana kita nak bawa? Dia panggil jalan menuju ke arah takwa. Saya nak petik perkataan ada perisalah dikeluarkan oleh Abdullah Nasir Alwan. Yang pertama dia 5. Yang pertama dia panggil perjanjian ataupun muahadah. Pertama, perjanjian. Perjanjian lagu mana? Perjanjian kita dengan Allah SWT. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat ke-91. Wa aufu bi'ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da taukidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu merombak ataupun mencabuli sumpah kamu itu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Sesungguhnya Allah telah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, orang yang nak jadi orang yang bertakwa, yang pertama dia selalu kena ingat janji dia dengan Allah. Kita tak pernah terlepas janji kita dengan Allah, tuan-tuan sekalian. Tak kurang 5 kali sehari kita janji dengan Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji Allah. Kita menghadap siapa tu? Kalau kita duduk dalam jabat kita ada iqrar. Sesungguhnya saya berjanji dan bersumpah bahawa berjanji dan bersedia, iqrar kan. Kita iqrar dengan Allah setiap kali kita semayang. Innas salati, sesungguhnya solat aku ni, wa nusuki dan seluruh ibadat aku ni, wa mahyaya, hidup aku ini, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Janji itu. Janji itu tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Kemudian kita kata apa ni? Kita janji lagi tak kurang 17 kali. Minimum 17 kali kita kata. Tu tak kira di bulan Ramadan lagi kita banyak kata. Kita kata apa? Allahumma salli Muhammad. Apa ni? Allahumma salli Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tu janji dah tu. It's a statement kita depan Allah. Kita kata apa? Ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan yang kami sembah, dan hanya Engkau lah tempat kami minta pertolongan. Kita kata apa ke Allah? Allah saja kita sembah. Tak ada Tuhan lain yang kita sembah. Dan Allah saja tempat kita minta tolong. Faham tak faham tu? Kita minta apa dekat Allah tu? Kemudian kita kata apa lagi Allah? Kita kata apa? Rasulullah Muhammad, tunjukkanlah kami jalan lurus, minta ke Allah lagi. Jalan kau gunakan nikmat atas mereka itu bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang sesat. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, jadi macam mana kaifiat dia, cara dia? Kita kata perjanjian kan. Kaifiat dia, cara macam mana nak buat perjanjian itu. Seseorang mukmin itu mengasingkan dirinya di satu tempat di mana ketika itu hanya dia dan Tuhannya. Lalu dia berkata, sesungguhnya engkau wahai diri telah memberi kesetiaan kepada Allah di beberapa detik perhentian harianmu. Pada detik tersebut engkau berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, serta membisikkannya dalam bahasa Arab yang nyata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ila akhir ayat.
Waktu mana dia tuan-tuan? Waktu semayang. Waktu kita semayang tu sebenarnya kita sedang mengasingkan diri kita, dan kita hanya menghadap kepada Allah saja, tak ada yang lain pun. Walaupun di kiri dan kanan kita penuh dengan orang, satu masjid tu 3,000 orang, tapi waktu tu kita sedang menghadap Allah, kita dengan Allah saja. Betul tak? Kita kisah tak dengan orang sebelah? Tak kisah dengan dia. Dia tu siapa? Tak betul tahu pun dia siapa. Betul tak? Dia pakai baju apa? Tak kisah apa. Waktu tu kita dengan Allah. Tuan-tuan tengok tak waktu ni, macam mana kita nak jadi orang bertakwa? Kita nak pisah diri dengan dunia pun tak lepas. Tak boleh tak handphone kat depan. Mana? Orang kata tutuplah phone tu. Dia vibrate phone tu. Pasal apa vibrate? Pasal kod lagi orang call. Awak boleh jawab ke waktu call tu? Tak boleh jawab juga. Dia ni boleh dalam poket. Tu bunyi vibrate lah tu. Ya apa pula, Ustaz kelakaran ke apa? Tak ganggu ke? Ganggu lah. Dia distract. Siapa call ni? Ada penting ke tak penting ke? Tak boleh lepas. Tuan-tuan nak tengok penting tak penting, kita ni tengok ni apa ni, isu 2-3 hari ni, isu soft orang perempuan ni mana. Waktu sembahyang Jumaat, waktu sembahyang tarawih. Berselerak sana sini, berselerak serupa je orang lelaki pun. Tapi nampak obvious orang perempuan lah. Apa isu terbesar orang perempuan bila sembahyang berjemaah yang tak boleh rapatkan sah? Apa isu dia? Beg. Cemarah yang nampak. Betul tak beg? Bawa beg kan? Dalam beg ada beg lagi. Lepas tu ada beg lagi. Beg macam ada beg. Lepas tu bila kita kata, awalah bawa banyak sangat. Sagi dia lah nak minta. Dia kata kita. Sagi dia lah nak minta. Kita minta. Tengok ni ada. Tengok. Ada semua. Tak tu. Bila tak kat situ, tiba-tiba kosong kat sebelah. Nak bergerak tak? Nak bergerak macam mana beg tu kat tepi. Dia ni. Kita geng lagi-lagi tak handphone. Ada geng yang pakai spek macam saya, tak spek lah tu, tak handphone lah tu. Muslimat lagi dengan dia punya apa, sejadah kecil dah. Sejadah kecil dah, jangan siapa duduk. Dia boleh sambat dengan main-main. Aku sanggup tak berganjak. Allah kata rapatkanlah saf. Ataupun nanti Nabi kata rapatkanlah saf, atau Allah akan pecahkan hati-hati kamu. Allah kata apa, tak apa aku kisah apa. Ni aku punya sejadah kecil, jangan kacau. Dia sanggup tak berganjak pasal apa? Pasal ada benda dunia yang duduk dengan dia tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Kita sebutlah apa saja alasan. Perlu tak? Kadang-kadang perlulah Ustaz. Mestilah perlu benda ni. Benda ni nak pakai waktu semayang ke? Waktu kita tengah semayang tu nak pakai ke? Tak, kita tak pakai. Bukan cerita yang haram. Yang halal pun kita tak boleh nak buat waktu tengah semayang. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Yang tadi boleh makan ni tak boleh makan. Tadi boleh bercakap ni tak boleh bercakap. Bukan. Yang tadi boleh minum tak boleh minum. Boleh bersembang tak boleh bersembang. Banyak benda tak boleh buat bila kita takbir tu ihram kan. Habis yang benda yang kita duduk sangat sampai tak boleh nak berganjak pergi mana, sampai tak boleh nak buat apa, sampai duduk risau tentang dia. Sekali kita sujud, sekali takut orang pergi curi ambil. Faham tak ni? Tuan-tuan nampak tak macam mana distractnya kita ni dengan ibadat kita waktu kita menghadap pada Allah? Itulah kita. Info kita pun sama. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Dzubijadain. Dzubijadain, dia Allahumma salli Muhammad. Waktu dia wafat, waktu dia meninggal, Allahumma salli Muhammad, Abdullah Mas'ud cerita, kami pergi perang, balik perang tu, tiba-tiba dengar kata Dzubijadain dia meninggal. Dia meninggal, dia pun duduk dalam khemah, dia keluar-keluar, dia kata, saya nak pergi tengok lah macam mana keadaan. Bila sampai-sampai, dia tengok ada 2 orang sangat hebat lah. Orang kanan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tengah duduk uruskan jenazah. Dia kata, wush, hebat orang ni. Padahal dia bukan orang biasa, dia bukan orang hebat-hebat pun, dia orang biasa je. Tapi yang sedang menguruskan jenazah dia orang hebat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu dia pun pergi kata, kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun urus, takkan aku tak pergi tolong. Dia pun pergi. Bila sampai-sampai, dia tengok liang dah siap dah. Maksudnya liang, dia pun tengok-tengok kat bawah lagi. Dia kata, subhanallah, ada seorang duduk dekat dalam liang tu, sedang bersihkan liang tu. Rasulullah SAW sendiri kat dalam tu. Lagilah dia kata, ya Allah, hebatnya orang ni. Rasulullah sendiri duduk uruskan jenazah dia. Rasulullah kata, mai.
ulak-ulak sahabat tu. Rasulullah pun ambil, Rasulullah baringkan dia, Rasulullah uruskan kat bawah tu. Rasulullah bangun, Rasulullah doa, ya Allah kau redalah kepada orang ni, aku reda kat dia. Menangis para sahabat ni, kata, ya Allah untung dia ni, dia dapat keistimewaan macam tu. Pasal apa dia dapat keistimewaan sampai macam tu? Pasal dia tinggalkan dunia dia, dia tinggalkan keluarga dia, dia budak muda. Waktu orang semua masuk Islam, dia duduk dengan pak saudara dia dekat pinggir kota Madinah. Waktu tu Allahumma salli Muhammad, dia tak boleh nak keluar pasal dia duduk dengan keluarga dia yang tak suka dekat Nabi SAW. Lepas tu satu hari dia kata dia mujahadah, dia satu hari dia kata dia pergi jumpa menghadap pak saudara, dia kata saya mengaku saya dah masuk Islam, saya nak pergi jumpa Nabi saya. Bapak saudara dia marah sangat. Bela dia daripada kecil, dia tak ada mak ayah. Dia kata, aku bagi semua harta benda kat kamu, aku ajar, aku bela kamu daripada kecil, aku bagi segala nikmat kat kamu, kamu nak ikut Nabi kamu. Kamu nak pergi, kamu pergi. Tapi kamu tinggal semua harta-harta kamu. Dia kata, itu je syarat dia. Itu je syarat dia. Ambil semua. Tak mau apa, ambil semua. Bila tengok dia macam tak rasa apa, tu baju yang kau pakai tu pun aku bagi balik. Dia tanggalkan baju dia semua, dia ambil satu helai kain yang kerah, dia belah dua kain tu, satu diikat kat pinggang, satu diikat kat badan, tu digelar dia tu berjadin orang milik dua kain. Dia pakai kain tu, dia lari malam tu juga, dia tunggu kat masjid Nabi. Sampai pagi tu Nabi SAW jumpa dia. Nabi panggil dia, tak pernah tengok budak ni, Mesat. Dia pun mangkap dekat Nabi. Tinggal seluruhnya, semua tinggal semata Nabi jumpa Nabi, tiba-tiba Nabi panggil. Tu bayang tak macam mana besarnya hati dia. Dia pergi Nabi. Kita, kamu ni siapa? Nama saya Abdul Uzza. Bukan. Kamu bukan nama kamu Abdul Rahman. Nabi tukar nama dia. Sahabat panggil dia Zulbijadain. Tinggal semuanya semata-mata kerana Allah dan Rasul. Dan waktu hidup dia suka zikir kuat-kuat. Dia zikir kuat. Subhanallah walhamdulillah, dia zikir kuat. Para sahabat semua jakinya. Dia kata, apa ni zikir kuat-kuat sangat ni? Zikir pelan-pelan sudahlah. Rasulullah tengok dia ni suka zikir kuat-kuat. Ini pasal siapa dia nak tunjuk apa ni kat orang ni? Nabi kata, tak, dia tak nak tunjukkan siapa. Dia sedang meluahkan perasaan dia kepada Allah dan Rasul. Pasal dia tak ada apa-apa. Dia tak ada siapa-siapa. Seronok dia cerita ke Allah dan Rasul. Sedih dia cerita ke Allah. Dia tak ada apa-apa. Tak ada siapa pun in between dia dengan Allah dan Rasul. Sebab tu dia suka luah macam tu. Tuan-tuan, tengok apa ending dia. Ending dia Rasulullah SAW redha dekat dia. Rasulullah SAW sendiri yang uruskan jenazah dia. Kita tak boleh lepas, kan? Dalam hidup kita tak boleh lepas langsung dengan dunia. Tuan-tuan cerita kat saya, mana momen betul-betul kita dengan Allah semata-mata? Mana? Tak ada pun, tuan-tuan. Tak ada waktu pun kita semata dengan Allah. Kita tak boleh nak lepas. Ni 10 hari Ramadan, i'tikaf. Nabi 10 hari duduk dalam masjid, kan? 10 hari Nabi SAW duduk dalam masjid. 10 hari yang last. Kan? Keluar pergi untuk qada hajat ni, masuk balik ni, i'tikaf balik. Sayyidina Aisyah kata, Nabi SAW sikat rambut pun suara kepala kat luar tingkap tu. Sayyidina Aisyah sendiri sikat rambut Nabi SAW di luar tingkap, sedangkan tubuh Nabi SAW masih duduk dekat dalam masjid. Punya tak mau keluar dari masjid 10 hari Ramadan. Kita boleh buat lagu tu? Tak boleh lah. Komitmen. Nak buat macam mana? Dalam tempoh waktu sembahyang yang 5 waktu ni pun tak boleh lepas. Tak boleh. Betul ke tak betul ni? Apa macam tak mau mengaku je. Serupa dengan saya, apa serupa? Kita lah ni nak cerita. So macam mana kita nak cerita? Kaifiat dia, perjanjian tu, seorang duduk mengasingkan diri dia di satu tempat di mana dia dan Allah saja. Dia dengan Tuhan dia saja. Tak semestinya dia beruzlah, tak semestinya dia pergi duduk satu tempat, dia mengasingkan diri. Mungkin uzlah tu baik untuk dia. Tapi tak, dalam waktu sembahyang kita ni pun kita tak boleh nak buat. Peringkat pertama untuk dapat takwa pun kita dah fail lah. Kita dapat macam mana? Kan? Allahumma salli Muhammad. Jadi subhanallah, dalam ikrar kita itu, kita kata apa? Bahwasanya engkau tidak mengabdikan diri melainkan kepada Allah. Engkau tidak memohon pertolongan melainkan daripada Allah. Bahwasanya engkau akan tetap beriltizam atas jalan yang lurus dan tidak ada padanya sebarang kebengkokan. Itulah jalan Islam. Seterusnya engkau telah berikrar tidak akan melampaui batas jalannya.
yang sesat dan dimurkai, di mana mereka ini merupakan penganut ajaran agama lain serta ideologi yang lain daripada Islam. Okay, itu yang pertama. Dia panggil apa? Allah SWT Muhammad, kita buat perjanjian. Kita pun muahadah. Yang keduanya tuan-tuan, jalan untuk kita dapat takwa ini namanya muraqabah. Muraqabah. So kalau tadi ni kita sebut dia perjanjian tadi ni, dalam bulan Ramadan banyak sungguhlah waktu kita. Kita dituntut untuk beriktikaf di masjid. Kita disuruh perbanyakkan solat. Malam-malam sampai 20 rakaat, campur 3 lagi, sunat-sunat apa. Semua tu waktu-waktu momen kita yang diperbanyakkan waktu kita sedang berada dalam bulan Ramadan. Boleh? Boleh lagi ni? Allah SWT, saya ni keluar awal ni kan. Saya tadi berkim mulai dalam kereta ya. Tapi saya suka juga travel-travel waktu tu. Dia memaksa saya untuk mengawal. Lepas tu duduk dalam kereta boleh solat. Boleh tak solat dalam kereta? Boleh je. Saya berapa kali tarawih dalam kereta. Duduk travel-travel ni, tarawih dalam kereta 20 rakaat. Ni, boleh je. Kita duduk seat passenger tu, papat ke depan sikit dengan dashboard tu. Lepas tu driver tu, dia belakang sikit lah. Tu isteri saya kat belakang. Kami, Allah SWT tarawih dalam kereta. Saya jadi imam. Waktu sujud, kepala kat dashboard. Soalnya tuan-tuan, pengalaman-pengalaman yang kami asatizah lagu tu lah, buka puasa dalam kereta, suak dalam kereta. Pernah sekali ya terkejut waktu tu on the way nak balik daripada TV Al-Hijrah pagi tu, jalan jamnya teruk, tak berapa belas jam. Sampai tuan-tuan, solat semua dekat mana, dekat belah Ipoh sana. Sampai waktu maghrib, kita pun berhentilah untuk solat maghrib. Tahu-tahu dia buat raya terkejut malam tu, buat pengumuman. Kita dekat, tak apa, esok sampai ni okay, lusa bawa raya kan. Dia kata buat pengumuman esok raya, tak jam kita waktu tu. Kelang kabut semua. Itu semua pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Baik, subhanallah. Baik, yang kedua muraqabah. Muraqabah ni terkandung asas dia dalam firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 219. Allah sebut alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang dan melihat gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud. Subhanallah. Allah kita sentiasa merasa diperhatikan oleh Allah, tu muraqabah. Ihsan ini ada dua peringkat. Kata Nabi SAW, bila malaikat Jibril tanya, Mahual ihsan? Apakah itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan, tanya Nabi. Nabi kata, Anta'abudallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Ini dua peringkat ihsan dalam ibadat. Yang pertama dia panggil musyahadah. Musyahadah ni macam nampak Allah dalam ibadat dia. Dia sembahyang ni, dia rasa dia nampak kebesaran Allah. Dia nampak kehebatan Allah dalam ibadat dia. Ini peringkat-peringkat para waliullah, mungkin peringkat para nabi. Kita ni kalau tak boleh pi peringkat tu, paling tidak peringkat kedua namanya muraqabah, merasa diperhatikan. Kalau dalam sembahyang merasa diperhatikan, boleh dalam sembahyang. Boleh dalam bayang kalau sembahyang tepi tok guru yang ajak kita sembahyang. Tok guru, tok syekh duduk sebelah, kita duduk sembahyang tepi dia. Dia dua ajak kita sembahyang. Allah rukuk ni elok semua. Tak tangan position ni elok. Takbirnya Allah cari pun semua, make sure elok semua. Padahal dia duduk lena tu, dia pun bukan tengok kita pun. Tapi kita berasa diperhatikan, maka kita perelok semua ibadat kita. Sama bawa dalam kehidupan kita ni, muraqabah ni dalam setiap urusan kehidupan kita, kita merasa diperhatikan oleh Allah. Pengertian muraqabah dia dinyatakan oleh Al-Quran dan Hadis ialah menghadirkan, merasakan kebesaran Allah pada setiap waktu dan keadaan, seterusnya mendampingi kepadanya ketika tersembunyi ataupun terang-terangan. Allahumma salli Muhammad. Macam mana kaifiat dia, cara untuk kita buat muraqabah ni? Cara dia ialah seorang mukmin mengamati dirinya
sebelum dia memulakan pekerjaan dan pertengahan amalnya. Apakah gerakannya dalam mengerjakan amal ketaatan itu semata-mata untuk kepentingan dirinya, atau mencari puji-pujian, atau kemahsyuran nama, atau apakah geraknya itu beramal itu semata-mata untuk mencari keredaannya dan kurniaan balasannya. Kalau dia lakukan itu semata kerana Allah, dia akan terus melakukannya. Kalau dia perasan amalan itu untuk hawa nafsu dia, maka dia akan stop dan tidak melakukannya dan memperbetulkan kembali niatnya. Itulah tuan-tuan, cara untuk kita dapat dipanggil al-muraqabah ni. Imam Hasan Al-Basri kata, Allah merahmati seorang hamba yang melakukan sesuatu berdasarkan niatnya. Sekiranya niat itu semata kerana Allah, maka dia akan melakukannya. Tetapi sekiranya niat itu selain daripada Allah, maka dia akan meninggalkannya. Boleh tak? Saya semua boleh faham tak? Jadi kita ni nak bawa muraqabah ni, tolong cek tengok waktu kita nak buat satu benda tu. Ni dua puasa ni Allah duk perhati ni. Nak semayang. Saya minta maaf lah tuan-tuan, saya ni tak boleh nak terima lagi. Tuan-tuan boleh terima. Saya tak boleh nak terima lagi imam semayang pacak handphone kat depan. Saya tak boleh nak terima lagi buat live TikTok. Ada tak ada? Ada teman-teman ni musim-musim tarawih ni lagi ada. Saya minta maaf lah tuan-tuan, bagilah apa-apa alasan saya tak boleh nak terima lagi. Sebab saya faham imam memperelokkan bacaan untuk makmum dia di belakang. Betul tak? Dia panjang ke, dia pendek ke, nilaian pada pendek, panjang, elok, buruk bacaan tu pada siapa? Pada makmum belakang dia, pada makmum yang ada di belakang dia. Kalau bacaannya salah dan rosak, siapa yang akan terkesan? Makmum kat belakang dia. Lihat ni, terkesan tak kepada orang yang duduk luar sana tu? Tak ada kena-kena. Habis tu, apa tujuan kita nak tunjukkan live kita atau pembacaan kita kepada orang yang tak duduk dalam jemaah kita tu? Faham? Macam marah yang nampak ni. Betul tak saya kata ni? Sebab kita buat tu mesti ada tujuan kan? Kita nak buat semua mesti sebab. Dan syariat pun ada panduan dia. Panduan syariat dia macam tu. Imam takat apa yang duduk di belakang dia lah. Imam memimpin, makmum di belakang dia. Takat tu aja. So elok bacaan ke, sedap bacaan ke, cantik bacaan ke, buruk bacaan ke, salah bacaan ke, dia akan terkait dengan orang di belakang dia aja. Dia tak akan terkait dengan orang-orang yang kat luar sana. Habis apa kita nak tunjuk kat orang? Ada makmum kat TikTok. Ada makmum kat TikTok. Dia solat apa, yang mulai online kan, macam kita tengok boyfriend girlfriend siap salam apa, salam online. Yang kau ni la haula wala quwwata illa billah. Dak, bukan perbuatan-perbuatan tu dia hanya akan mengganggu sikit sebanyak, dia akan disturb niat kita. For whatever reason kita buat, bila kita buat di luar daripada syariat, dia mesti akan ada kesan dia. Betul tak? Kita daripada dulu, saya pi umrah tahun 98 dulu, mula-mula saya pi, waktu tu ada lagi tangga nak turun pi tempat Zam-Zam tu, ada lagi waktu tu. Waktu tu hampa bawa handphone, mana handphone tak ada waktu tu. Bawa kamera kan, kamera yang digital zaman tu, kamera digital tu kan. Dia rampas tu, saya silap kamera tu tak balik-balik yang kita dah. Kamera yang ada kodak tu, yang kita kak krek tu kan. Ada, dia suruh buka kodak tu, dia ambil kodak tu, kita dah lah beli 36, kadang-kadang ada extra 3 tu. Kak krek. Wih, ada lebih. Rupanya dalam tak lekat. Dia ambil gambar punya banyak tu kan. Dia tak ada duit beli 12. Subhanallah. Tuan-tuan, dia rampas tu ya. Tak boleh masuk. Lah ni boleh masuk. Kesan dia boleh masuk tu, ibadat masing-masing semua online. Duk tawaf. Ya, tuan-tuan, alhamdulillah kita dah masuk pusingan yang ke-5. Alhamdulillah. Kita dah masuk dan sampai multazam ni. InsyaAllah ni kita sama-sama doa ya. Doa tu lah aminkan doa. Apa? Betul tak ni? Di depan multazam tu, tuan-tuan, dia duduk pusing multazam. Kita, bila kita duduk depan multazam, waktu tu makbul doa kita di depan multazam.
Kalau boleh pi rapat muka kita, duduk tu, minta tu, waktu tu makbul doa. Tahu apa dia buat? Dia pusing kat belakang pasal kamera, dia pusing, dia nak tunjuk multazam kat sana. Dia membelakangkan multazam tu. Saya pi tegur, saya kata, saya cakap Arab lah kat dia. Saya kata, afdalnya bukan tang ni, afdalnya kat sana tu. Pi pusing kat sana. Dia marah kita dia apa? Kita tak faham. Orang dah mula divert dia punya ibadat dia kepada sesuatu yang lain. Dia nak tunjuk apa? Lah ni semayang nak tunjuk ke orang. Nah, pergi haji, pergi umrah lagi nak tunjuk ke orang. Bila kita tegur, dia marah kita. Dia kata buat kenang-kenangan. Waktu kita buat ibadat kita dengan Allah sudahlah. Sehari dah selesai ibadat. Nak pergi ambil gambar depan tu ke, nak pergi apa ke, buat kenang. Tak apalah. Tapi waktu ibadat tak payahlah. Waktu kita semayang tak payahlah tunjuk ke orang. Waktu kita buat umrah tak payah tunjuk ke orang. Sebab dia menghilangkan muraqabah kita dengan Allah. Betul tak? Dia jahat tau benda media sosial ni, jahat. Tak boleh bayang satu hari, katalah saya pergi ceramah satu tempat. Dan saya ceramah kat tempat tuan-tuan lah, kat galeri ilmu ni. Ada orang tanya ni, ceramah kat mana ni? Galeri ilmu. Allah saya selamat. Ni tak nampak ni, tak nampak belakang ni, backdrop cantik. Saya main ceramah kat tempat tuan-tuan. Habis ceramah tu kata, Ustaz, dekat depan tu ada seorang makcik, dia tu miskin. Jom kita nak buat collection. Kemudian kita dapat sejumlah, kita pergi bagi sumbangan. Tapi Ustaz tolong bagi lah. Saya pun okey lah, tak ada apa. Agak-agak waktu tu hati saya ikhlas kan? Faham tak faham soalan tu? Saya bukan ada kepentingan apa. Bukan duit saya pun. Minta tolong bagi je. Ikhlas tak? Ya ikhlas lah. Ikhlas bukan ada apa pun, saya tak ada kepentingan apa. Faham ni? Saya pun pilih bagi. Celah-celah tu ada kawan saya, Khairul kan? Ni Khairul kan? Dia pun pergi ambil video saja, dia bukan ada apa, dia pun tak ada jual apa, dia pun saja ambil video. Saya pun bagi makcik ni, kami buat collection sikit rumah ni bagi. InsyaAllah, terima kasih ya, alhamdulillah, terima kasih kita bagi tuan-tuan. Saya pun tengok balik kat video tu. Ya Allah, hebatnya Ustaz, tahniah Ustaz. Ya Allah, tak ada orang Ustaz macam Ustaz ni. Allah suka tolong orang, lepas mau kami gelarkan Ustaz Jafri Liu sekarang. Contohlah. Contohlah macam-macam lah panggil lah. Oh Ustaz, hebat lah Ustaz. Tengok 14,000 view. Ada 4,000 komen. Semua tunjuk foto ni, bagus-bagus, love lah, apa semua. Macam-macam lah. Tuan-tuan, Allah saya main. Lagi sekali saya main. Next trip pula saya main. Saya pun tanya, tuan-tuan, makcik tu dia okey tak lagi? Oh, dia tak okey lagi Ustaz. Apa kata kita buat collection? Kita buat collection, nanti kita akan pergi bagi sumbangan dekat makcik tu. Saya pun pesan, tolong ambil video lah, jangan lupa. Tadi tak pesan apa ni. Tolong video kan. Lepas tu saya ambil video. Tengok-tengok kali ni 3,000 view saja. Hati tu saya kata apa? Allah, buat 3,000 orang tengok, itu 14,000. Nampak dah berubah lah. Tadi minta ada tolong ambil, tak minta pun. Yang ni pasal apa? Minta. Sebab ada expectation. Apa expectation dia? Harap ini lagi banyak orang tengok. Harap lagi banyak orang like. Nampak dah berubah niat tu. Inilah yang ganggu kita. Benda tu ganggu kita. Dia kalau ada kaitan ibadat kita tu dengan urusan orang lain, dia akan ganggu kita. Kita nak rakam ke, kita nak live ke, kita nak apa, dia akan ada gangguan kita dengan orang. Dia akan, bila ada related dengan orang lain, dia akan ganggu kita. Tu cerita dia. Bila tak ada gangguan dengan orang lain, kita waktu tu di sinilah wujudnya muraqabah. Kita rasa Allah memandang kita, Allah tengok kita, ibadat kita nak perelokkan. Aduh, subhanallah, Sayyid Muhammad. Dia tuan-tuan kata Abdullah Nasir, dia kata sesungguhnya apabila engkau muraqabah kepada Allah sampai ke tahap ini dengan penuh perhatian dan penumpuan yang penuh kepadanya, maka engkau berazam untuk terus mendampinginya serta engkau memberikan sepenuh ketekunan dalam mendekatinya, maka sesungguhnya engkau tidak diragui lagi sedikit demi sedikit mahu ke arah ketakwaan. Sudah kena ubah cara kita. Dua dah ni, nampak gaya macam dua-dua pun macam itulah. Nombor 1 tadi pun, nombor 2 ni pun macam tu. Kita, jenis hati kita ni, kita buat benda orang tak tahu dengan orang tahu, mana best? Kita buat satu benda orang tahu dengan orang tak tahu, mana best? Orang payah cakap dengan tutup wali ni susah juga. Kami tak tahu. Kita
Antara orang ucap terima kasih dengan orang tak ucap terima kasih, mana best? Orang terima kasih lah best. Dia ni. Masjid perlukan RM10,000 untuk tukar kapet. Senyap-senyap masuk bank in, online, senyap-senyap masuk. Tak ada sebut apa. RM10,000 masuk dalam akaun. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Satu lagi, bagi RM10,000 juga. Pergi bagi kat bendahari. Bendahari, ni saya punya benda. Tiba, jangan satu orang. Ni kita dua orang tak. Terima kasih tu Haji, terima kasih. Tak apa. Ikhlas. Jangan satu orang tak. Tapi dia ucap terima kasih. Antara dua ni mana best? Tu cerita payah cakap waktu tu wali. Ada appreciation walaupun sikit. Better daripada langsung tak ada. Dia ni. Tapi kita Allah kan. Allah lagi hebat lagi daripada appreciation tu. Tak ada pasal apa dia memang mengungkit. Kita pun tiba apa ni? Sebelah. Oh 5 minit lagi. Ni baru 2. Kejap sikit. Cakap ya. Hampa tak apalah pukul 12. Kita ada ceramah ni dah. Apa ni, kita pasal apa kita ungkit. Ada Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala Muhammad. Tiga golongan orang yang saya sebut la yang turu ilaihi, Allah tak akan pandang wajahnya. Allah tak akan ajak bincang dengan dia. Saya sebut wala yuzakkihim, Allah tak akan ampun dan tak akan bersihkan dosa dia. Tiga orang ni Allah tak mau tengok, Allah benci, Allah tak mau cakap dengan dia, Allah tak mau bincang, Allah tak akan sucikan dia. Siapa dia? Salah seorang dia ialah orang yang mengungkit pemberian yang dia buat. Dia ungkit balik. Tahu tak apa yang menyebabkan kita mengungkit? Pasal kita merasa tak dihargai. Lepas tu kita, habis kalau kita buat kerana Allah, apa orang nak hargai ke, orang tak hargai ke, siapa? Tapi kita macam tu. Tengok ada kereta rosak di jalan, kita pergi. Pasal apa Haji? Ni kereta rosak, tak tahu lah start tak hidup. Oh ni bateri ni. Tengok pula kereta manual. Okey tu Haji. Tu Haji masuk gear 2 tekan kelas, lagi saya tolak. Lepas tu Haji lepas lagi, start lah hidup lah tu. Kita pun okey, dia pun masuk dalam kereta, kita pun senting baju, pelikat kita pun gulung-gulung buat macam jeti tu. Okey, kita tolak. 1, 2, 3 tu. Masuk gear. Dia pun masuk. Bro, hidup. Hidup. Itu kita kat belakang ni. Pajak. Satu. Kalau ada pergi masjid, sampai masjid tu pajak. Kata, itu bilai, apa duk pajak siapa? Kita tu Pak Haji tu macam tu aku tolak, kata dia punya teruk, dia boleh belah aku tu, aku lah nak hai bye-bye kat aku dulu apa kan. Dia tu terima kasih ke apa. Dia belah aku tu je. Tak pasal apa dia sakit hati. Pasal apa sakit hati? Pasal dia buat sebab dia mengharapkan orang tu hargai dia. Kalau dia buat kerana Allah, aku buat ni kerana Allah ni, tolak pun dia pergi tu aku tu. Ya biar dia, aku bukan buat pasal dia. Betul tak ni? Aku tak kisah. Dia nak ucap terima kasih. Ucap terima kasih, bonus. Dia tak ucap terima kasih, biar dia, aku bukan buat pasal dia. Ataupun dia patah balik, dia betul balik. Dia main tepi kita, dia kata apa? Apalah tolak berlembab. Dia sama kita balik. Pun kita tak rasa apa. Pasal apa? Pasal aku bukan buat pasal dia. Aku buat kerana Allah. Tapi sifat kita memang lagu tu. Kita ni jenis iman tak ada, ni jenis iman lemah, ni lagu tu lah. Buat macam orang ucap terima kasih, orang tak ucap terima kasih, kita sakit hati. Kita buat baik lagi, orang keji pula, lagi kita sakit hati. EJK Masjid lagi-lagi lah, susu program macam-macam. Mereka tak puas hati lagi, alah hang main buat lah. Geram sakit hati tau, aku dah buat baik sangat dah. Pasal apa sakit hati? Pasal kita masih duk mengharapkan orang appreciate apa benda kita buat. Bila orang tak appreciate, kita sakit hati. Kita cek balik yang ikhlas tak mana. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah lepas daripada amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Yang ni buat apa? Muhasabah pula.
Muhasabah ni hitung, hisab diri dia selepas dia buat amal. Buat apa? Amal tu tujuan matlamat dia apa? Buat tu kerana Allah ke? Di sana ada riak ke? Di sana ada buat dosa ke yang ditegah? Waktu-waktu dia lapang, apakah dia telah tunaikan segala hak-hak Allah dan hak-hak manusia? Dia kena cek lah tuan-tuan. Baru kita boleh perbaiki diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Demikianlah kata Umar Al-Faruq. Dia menyebutkan, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang. Dan bersedialah untuk hari pengadilan yang maha besar. Subhanallah. Nah, ceklah tuan-tuan. Ingat Allah kata apa? Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari amalan kamu dibentangkan dan tidak disembunyikan sedikit pun daripada kamu. Surah Al-Haqqah. Jadi hakikat dia tuan-tuan, muhasabah ni perbandingannya adalah sebagaimana adatnya seorang peniaga yang beriman dengan meneliti modal dia, keuntungan serta kerugiannya untuk mengetahui sejauh mana keuntungan atau kekurangan dia. Nak apa dia panggil apa? Nak nisbah ataupun nak perbandingan, tengok macam mana muhasabah ni macam orang meniaga. Orang meniaga lagu mana? Modal keluar macam mana? Faham ni? Untung macam mana? Rugi ke? Macam itulah dengan urusan ibadat kita. Setiap hari kena cek tengok untung rugi ibadat kita ni. Ustaz Muhammad. Maka modal dia apa? Modal dia ialah apa yang terkandung sama ada perintah atau larangan serta kewajipan. Untung dia apa? Untung dia ialah bila kita melakukan ketaatan dan kita meninggalkan larangan. Rugi dia apa? Rugi dia ialah apabila kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi waktu tu kita cek tengok modal kita lagu mana. Perintah-perintah Allah kita buat semua dah. Lepas tu tengok untung. Banyak tak benda-benda amalan yang kita buat pada hari ini? Rugi lagu mana? Ada tak dosa-dosa kita buat apa? Kita masih buat dosa lagi. Jadi termasuklah kita ni, insya-Allah, mudah-mudahan sebagai orang yang sentiasa menghisap diri kita ataupun cek diri kita, muhasabah diri kita pada setiap hari supaya kita jadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Yang keempat, muaqabah, yang maksud penderaan, dera. Muaqabah ni lagu mana tuan-tuan? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berfikiran, berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Muaqabah ni, seorang mukmin apabila dia meneliti, dia menghisap diri dia tadi, muhasabah, lalu dia tengok ada kekurangan pada amalan dia, apatah lagi dia melakukan dosa dan kemaksiatan yang tak sepatutnya, dia tak mengenepikan macam tu saja, tetapi ada sesuatu yang dia akan buat untuk mendorongnya meninggalkan kemaksiatan tersebut dan menambah amalan dia. Dia panggil satu bentuk hukuman pada diri dia sendiri. Sadiq Muhammad. Jadi hukuman dia lagu mana? Bukannya hukuman yang sampai merosak kata, kalau aku buat ni nanti aku potong tangan aku. Contoh. Kalau aku buat nanti aku akan seksa diri aku lagu ni. Dah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sadiq Muhammad. Bahkan Allah sebut wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah amat mengasihi kamu. Ni tuan-tuan, jangan buat sampai tahap macam tu. Tapi hukuman yang kita buat bila kita melakukan, kita ada kelemahan dalam ibadat kita ataupun kita melakukan kemaksiatan, mari kita tengok contoh yang berlaku kepada para salafus soleh, bagaimana mereka mendera diri mereka seandainya ada berlaku pelanggaran ataupun berlaku kekurangan pada ketaatan mereka. Dalam kitab Muhtasar Minhaj Al-Qasidin disebutkan Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia keluar pergi kebun dia, dan bila dia balik kebun dia, dia tengok-tengok orang dah sembahyang asar dah. Orang dah mula sembahyang asar. Lalu dia kata, sesungguhnya aku telah ke kebunku, dan sekembalinya aku daripada kebun aku melihat orang telah pun sembahyang asar. Maka kebun itu aku sedekahkan untuk orang-orang miskin.
Berkata Abu Laib, ini kerana baginda yakni Sayyidina Umar telah luput sembahyang asar secara berjemaah. Dia tak lambat, dia terlepas sembahyang jemaah ya. Dia pergi buat kerja kat kebun dia luas. Balik daripada kebun, tengok-tengok orang dah sembahyang asar dah. Kebun tu melalaikan aku. Apa? Wakafkan, sedekahkan seluruh kebun tu untuk orang miskin. Itu dia panggil penderaan kepada dia supaya dia tak buat lagi benda yang macam tu. Faham tak ni? Saya semua faham. Bagi contoh lagu mana kalau kita ni lah. Habis cerah bagi ke orang. Tak ada apa dah. Semua pun buat terlepas zuhur, asar, maghrib pun setiap kali terlepas bagi. Pakai tak ada lah. Maybe tu seketul tu yang duduk dah pun. Aduh, subhanallah. Saya semua faham. Juga diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Umar telah disibukkan oleh satu urusan pada waktu maghrib hingga keluar 2 biji bintang. Maksud dah hampir waktu masuk waktu isyak dah. Selepas selesai dia solat, dia pun memerdekakan 2 orang hamba dia. Selesai. Sampai ke tahap macam tu. Sebab apa? Sebab dia disibukkan. Pada waktu maghrib ada lagi tu. Masih ada waktu maghrib. Lewat sikit. Merdekakan 2 hamba. Diriwayatkan daripada seorang sahabat yang mulia Abu Talha. Waktu dia sedang semayang, tiba-tiba dalam kebun dia, kemudian hinggap berhampiran seekor burung jambul. Lalu dia teralik sikit dalam semayang dia tu sebab duk asyik tengok burung tu. Memang kita lagu tu kan. Tuan-tuan dengan cicak pun alik. Dalam semayang terawih, tu imam macam panjang pula cicak. Belang cicak ni. Rare species ni maknanya. Lipas lah, lipas cerita, lipas kita tinggal. Lipas ni dia jadi lipas waktu dia tak terbang. Waktu dia terbang dia tukar binatang lain. Tahu dia apa? Babi. Aduh, subhanallah. Jadi subhanallah, tuan-tuan dia kali tengok burung tu sampai dia terlupa bilangan rakaat. Allah 34. Lalu dia sedekahkan seluruh kebunnya sebagai hukuman atas kealpaan dan kelalaiannya daripada khusyuk. Khusyuk tu nilai bagi dia sangat besar. Nilai kebun ni tak ada apa. Tuan-tuan fikir logik ya? Macam tak logik lah. Tapi itulah tahap iman dia apa? Tahap iman kita memang tak logik lah. Cerita orang sembahyang 1000 rakaat ni tak logik. Cerita orang ulang 2 Quran 2 kali tak logik. Pasal apa? Dia nilai atas iman dia. Tapi boleh 30 episod drama Korea boleh stream tu logik pula. Macam tu. Aduh, subhanallah, ya Allah. Subhanallah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu telah tidur pada satu malam dan dia tidak bertahajud pada malam tersebut sehingga waktu subuh. Subhanallah. Pakai jam kita dengar ni, dengar kisah ni tuan. Tamim Ad-Dari sahabat Nabi SAW. Malam tu tertidur, terlajak sikit, terlajak subuh dah. Tak pernah tinggal tahajud, hari itu terlajak. Lalu apa dia buat tuan-tuan? Sebagai hukumannya atas kekalapannya, maka dia mewajibkan atas dirinya untuk tidak tidur selama setahun dan dia beribadat pada malam-malam tersebut. Hasan bin Sanan berjalan di hadapan sebuah rumah yang dia bina lalu dia berkata, Hasan bin Sanan ni dia lalu depan satu rumah ni baru siap. Dia tengok rumah ni, cantik rumah ni. Dia kata apa? Bila rumah ni buat lah? Dia rasa aku tu ya. Dia rasa bila rumah ni didirikan. Kemudian dia kata apa? Lah, yang hang duk sibuk pasal apa? Engkau telah menanyakan sesuatu yang tak ada sangkutan untuk engkau. Maka aku akan mendera diri engkau. Dia kata sendiri kat diri dia. Aku dera diri engkau untuk berpuasa selama setahun. Lalu dia berpuasa sebagai balasan atas dirinya kerana menanyakan sesuatu yang tidak bersangkutan dengan dia. Tuan, ni cerita bagaimana kita tak boleh nak buat bendera tu. Contohnya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan duk biasa buat 2 rakaat qabliyah subuh. 2 qabliyah subuh dia buat. Hari ni entah kali ada pula terlepas 2 qabliyah subuh tu. Terlepas apa? 2 rakaat sebelum subuh tu. Saya dera diri saya hukum diri saya sedekah RM50 bagi ni. Pasal apa? Pasal terlepas tu. Contoh yang kita boleh buat kan. Boleh buat ke? Dia pilih lepas sudah lah. Kita macam tu lah. Lala terlepas main jemaah tak ada apa. Relax lah.
Dia lah. Ustaz ni kira saya boleh semayang pun kira okey ni Ustaz. Jemaah apa? Satu masjid tu dia pun buat masjid mesra jemaah, dia buat satu court takraw kat belakang masjid. Jadi budak muda ni bukan main takraw kat belakang tu. Bukan main takraw. Jadi subhanallah Syed Muhammad sampai masuk maghrib duk main takraw lagi. Lepas tu ada pakcik ni dia sampai lambat. Dia sampai lambat tengok budak. "Oi, mayang. Marah dia. Dia kata, dia pergi buka wuduk rumah, dia masuk lah. Dia dapat satu rakaat saja. Kan? Tak ada budak seorang ni pergi sama dengan dia sebelah tu. Main dengan dia. Dia bila dia dapat satu rakaat, dia tambah 2 rakaat lagi. Yang budak ni, tok imam tu bagi salam dah satu rakaat. Assalamualaikum. Budak ni pun bagi salam juga sama dengan tok imam. Maksudnya budak ni sembahyang berapa rakaat? 1 rakaat aja. Lepas tu habis sembahyang dia kata apa? "Weh, apa ni yang sembahyang 1 rakaat aja?" Tadi kata apa kat pakcik tu? Dia kata, "Saya okey tak saya sembahyang 1 rakaat?" Nu kawan saya langsung tak sembahyang tau. Mana jawab? Tu. Jadi kisah dia. Allah SWT. Okey, yang kelima yang terakhir tu mujahadah. Mujahadah masuk kita fight. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha untuk bersungguh-sungguh bermujahadah kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka di jalan-jalan kami. Yang ni mereka akan bergembira dan beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta dengan orang-orang yang memperbaiki amalannya. Jadi kita ni tuan-tuan, hidup kita ni sentiasa malas. Ini antara cabaran kita ibadat ialah malas lah. Betul tak ni? Malas. Kalau utara cakap balok. Bukan cakap balok. Malas lagi balok liat. Lagi malas, wal lepat liat tambah. Memang balok tak ada orang balok nak mampus. Aduh, kita ni malas ya tuan. Yang nak yang cerita tak mau buat semayang banyak pasal apa? Malas lah. Cerita 8-20. Cerita qiyamul lail ni bukan 20. Mazhab Allah SWT Maliki 36. Syafi'i, Hambali, Hanafi 20. Kan? Allah SWT. Jadi 8 sudah 8. Pasal buatlah bagi banyak, buatlah. Buat habis 100 rakaat pun nak buat. Buat. Tapi siapa tak buat? Malas cerita dia. Bergaduh dengan orang tu pasal malas. Tak suruh buat ni pasal orang tak buat. Malas cerita dia. Ada seorang ulama tu dia sebut, dia kata apa? Walau jumpa satu hadis itu sangat dhaif. Kalau aku dapat satu amalan, dan aku akan cari sumber di atas amalan tersebut, walaupun dia sangat dhaif untuk aku amal. Dia nak beramal juga walaupun yang sangat dhaif, asalkan dia boleh beramal. Tu cerita dia. Sebab apa? Sebab rajin. Kita malas baca Quran. Bukan tak boleh baca Quran. Reti tak baca Quran? Reti. Pasal tak baca? Malas. Cerita dah malasnya. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi malas. Yang keduanya, kita condong kepada keduniaan. Kita sibukkan pada benda dunia kita lebih pada benda akhirat kita. Jadi apa kita kena buat? Kita kena memaksa diri kita dengan penuh semangat untuk mengekalkan amalan tersebut, sehingga semua amalan tu yang asalnya terpaksa, satu hari nanti jadi kebiasaan. Ada seorang abid dia kata apa? Aku bermujahadah selama 20 tahun. 20 tahun mujahadah. Selepas 20 tahun baru dapat nikmat tahajud. 20 tahun. Lawan. 20 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sendiri berdiri semayang sampai bengkak-bengkak kaki dia. Aisyah tanya, "Saya apa buat macam ni? Bukankah kau ni termasuk daripada yang telah diampunkan oleh Allah?" Dia kata, bukankah aku merupakan hamba yang bersyukur?" Cerita dia. Bahkan 10 akhir Ramadan, Nabi SAW menggiatkan ibadah dia, kan, mengejutkan ahli keluarga dia. Ikat ni, kain ni, sungguh-sungguh ibadat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, mari kita tengok berapa amalan-amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam ibadat mereka kepada Allah SWT.
dalam kitab Muhtasar Minhaj Al-Qasidin disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia telah lalai daripada sembahyang berjemaah, terlewat berjemaah, dan disebabkan kealpaan itu dia sembahyang keseluruhan malam pada malam tersebut untuk balas balik diri dari kealpaan dia solat jemaah. Berkata kalangan salaf, adalah aku apabila aku mendapati diriku lembab, malas dalam beribadah, maka aku akan melihat ke wajah Muhammad bin Wasi' dan kepada ijtihadnya, lalu aku beramal dengan ijtihadnya selama seminggu. Adalah Amir bin Abdul Qais, sembahyang dia 1000 rakaat setiap hari. Ni tok satu tikal lah ni, orang duk buklok kalkulator. dalam bab keberkatan ni, benda tak boleh nak kira dengan nombor, tuan-tuan. Nah, dia bukan cerita kata orang-orang yang tertentu dia boleh memanjangkan waktu. Bukan dia memanjangkan waktu, Allah melimpahkan keberkatan pada waktu dia. Tuan-tuan nak rasa faham berkat tak berkat ni, tuan-tuan tengok ni waktu ni. Kita ni duk akhir zaman ni berasa sat-satnya ni dah 23 Ramadan dah. Macam baru Ramadan baru ni je. Betul ni? 23 nak habis dah sikit lagi. Pasal apa? Nabi kata keberkatan waktu, hari kamu telah dicabut. Kamu rasa waktu kamu pendek-pendek, padahal tetap 24 jam. Itulah berkat maksud dia. Berkat ni Allah boleh bagi, Allah limpah berkat, kita rasa panjang, kita rasa luas. Yang sikit kita rasa banyak. Itu berkat. Jadi kalau orang boleh buat sampai 1000 rakaat, atau sudut kami kalkulator lah, dia boleh buat. Allah bagi kelapangan tu dekat dia. Tuan-tuan tengok Imam Nawawi umur 44 tahun dia, tuan-tuan. Dia wafat umur 40-an dia. Berapa kitab boleh buat? Bukan kitab macam kita. Saya dalam kereta saya boleh Google aja. Ni ada compile bukan senang. 40 hadis akhlak Nabi SAW. Google aja, tuan-tuan. Sat je. Ni apa galeri ilmu nak satu buku tu, kita buat 40 hadis akhlak Nabi SAW dalam kereta je. Google sampai bagi kat Ustaz Khairul. Ustaz Khairul tulis Ustaz buat apa sikit-sikit, jadi dah satu buku. Senang. Imam Nawawi Allah nak himpun kitab-kitab tu bukan senang, dan dia boleh buat begitu banyak kitab dalam tempoh usia dia yang pendek, yang tak berapa panjang tu. Pasal apa? Allah limpah berkat kat dia. Amir bin Abdul Qais 1000 rakaat setiap hari. Begitu juga Al-Aswad bin Yazid berpuasa hingga pucat mukanya keletihan. Ketika Hajj, Masruq tak tidur melainkan bersujud. Adalah Karazun bin Wahabah menghatamkan Al-Quran 3 kali. Karazun bin Wabarah menghatamkan Al-Quran 3 kali sehari. Setiap hari 3 kali. Abu Muhammad Al-Jariri tinggal di Mekah selama setahun. Setahun dia duduk kat Mekah. Abu Muhammad Al-Jariri ni, dia tak tidur, tak bercakap, tak meluruskan kakinya. Abu Bakar Al-Kitani berkata, dengan apakah engkau mampu atas semua ni? Dia kata, Allah mengetahui kebenaran hatiku, lalu Allah membantuku kepada anggota zahirku. Cerita dia bilang nak Allah lagi. Sebut ni dalam tempoh bulan Ramadan ni, antara benda yang tuan-tuan saya duk pesan buat, jangan tinggal main jemaah. Jangan tinggal main jemaah. Rugi sangat. Nah, bayangkan satu sembahyang dalam riwayat Ibn Khuzaimah, satu sembahyang ganda 70 kali ganda sembahyang fardu kan. Kalau satu sembahyang fardu macam sembahyang 70 hari. Kalau 30 hari kita buat, macam sembahyang 5 tahun lah. Kita round up figure tu macam sembahyang 5 tahun, 30 hari tu. Tapi kalau satu sembahyang kita sembahyang jemaah, ganda pula dengan 27 kali ganda. Kalau 1 kali 70 kali 27 dah 1890. Bahagi dengan 360 hari setahun, nilai satu sembahyang yang tuan-tuan buat jemaah ni, nilai dia sendiri 5 tahun. Faham tak? Kalau kita sembahyang seorang-seorang 30 hari tu nilai dia 5 tahun. Tapi kita sembahyang jemaah satu tu nilai dia 5 tahun. So kalau 30 hari 5 kali 30 tak 150 tahun. Dia ni setiap waktu kena sembahyang jemaah. Habis tu macam mana? Salih Muhammad azam, aku nak sembahyang jemaah, Allah akan pemudah tuan-tuan untuk dapat sembahyang jemaah. Tuan-tuan jangan risau. Faham tak ni? Kita tak nak keazaman, kita sendiri pun tak bersungguh. Allah tak bagi. Yang Allah bagi itu nama dia taufik. So Allah pemudah kepada kita untuk buat ibadat. Seorang perempuan masuk ke tempat ibadah, lalu dia berkata-kata kepada dirinya dengan lemah lembut,
Sesungguhnya ia merupakan hari yang cepat, yakni dunia. Barang siapa yang terluput daripada mengerjakan sesuatu, dia tidak akan menjumpai esok. Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku akan bersembahyang kerana Allah, yang mana ini akan menyedikitkan pergerakan anggota badanku. Aku akan berpuasa kerananya dalam hari kehidupanku, dan aku akan menangis sebanyak mana kandungan air mataku. Dia kata apa? Kalau lepas hari ni, tak boleh nak ambil balik dah yang lepas. Mai esok, ni yang hari ni biar tinggal, tak boleh nak ambil balik dah, tuan-tuan. Semalam tuan-tuan sembahyang tarawih berapa rakaat? Hari ni tuan-tuan buat pilah berapa rakaat? Yang tuan-tuan buat itulah untuk hari ni. Yang kemarin tetap dah banyak tu aja. Faham tak ni? Apa yang tuan-tuan buat semalam ni, tuan-tuan sedekah berapa ringgit? RM5. Hari ni tuan-tuan sedekah pilah RM1,000 pun. Tuan-tuan takkan boleh top up dengan RM1, yang RM5 yang tuan-tuan sedekah kemarin ni. Semalam ni. Yang lepas tu tak akan lepas. Yang ke depan tuan-tuan kena bersungguh untuk buat. Allahumma salli Muhammad. Jadi tuan-tuan, itulah hak-hak apa ni yang disebut sebagai apa yang telah dilakukan oleh salafus soleh yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mendapatkan apa ni kelebihan daripada amalan-amalan. Jadi tuan-tuan, kita buat conclusion, kesimpulan daripada apa yang kita bincang tadi ni. Jalan kepada kita untuk mendapat takwa Allah SWT ada 5. Yang pertamanya melalui perjanjian, yakni kamu beristiqamah atas syariat Allah. Yang keduanya dengan muraqabah, iaitulah kamu merasakan keagungan Allah ketika kamu nyata ataupun tersembunyi. Yang ketiga ialah dengan muhasabah, iaitu kamu membebaskan diri kamu daripada kejelekan nafsu dan menunaikan segala kewajipan terhadap Allah. Yang keempatnya dengan muaqabah, iaitu kamu memisahkan diri kamu daripada sebarang kesilapan dan menggerakkannya atas sikap muraqabah dan muhasabah. Dan yang terakhir ialah mujahadah, kamu membaharukan bagi kamu sifat kecergasan dan menghapuskan darinya segala keinginan kepada keduniaan. Mudah-mudahan dengan seluruh jalan-jalan ini Allah akan mengurniakan kepada kita ketakwaan di sisi Allah SWT, dan semua daripada 5 benda ni ada dalam bulan Ramadan. Perjanjian kita banyak dalam bulan Ramadan, muraqabah kita pun banyak dalam bulan Ramadan, muhasabah kita pun banyak dalam bulan Ramadan, muaqabah dan mujahadah pun ada dalam bulan Ramadan. Dan akhirnya bulan Ramadan yang 30 hari ini akan menjadikan kita orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.